Jangan sekali-kali melakukan akses yang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermakna penggunaan ID digital tidak seharusnya menjadi satu kemestian. Ia sepatutnya diberi pilihan. Kepada sesiapa yang memerlukan, silakan. Tetapi kepada orang yang tidak memerlukan, jangan dipaksa. Kerana bukan semua orang perlu ada ID digital. Dan kita juga ingin menyatakan bahawa selama ini sudah berkurun, berdekad kita hidup, segala pembangunan, kemajuan dan pencapaian kita boleh lakukan tanpa ID digital sekalipun. Semuanya boleh memenuhi keperluan hidup. Apa yang masih kurang kepada kita? Jawab soalan saya. Keperluan kehidupan kita, apa yang masih tidak cukup? Sehingga kita perlu kepada akses yang sebegitu terbuka dan mendedahkan segala-galanya kepada maya yang tidak ada sempadan itu. Percayakah kita kepada password yang kita bina itu? Hackers seluruh dunia berjaya memecahkan sistem keselamatan Israel, Iron Dome, dan berapa banyak sistem-sistem Israel pertahanan ketenteraan mereka, IDF yang canggih, berjaya dipecahkan oleh rakyat dari Malaysia sahaja, dari Indonesia. Tidak memerlukan otak yang terlalu genius. Yakinkah kita kepada data yang begitu sehingga kita nak akses segala-galanya dan mendedahkan diri kita kepada dunia? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ingatlah, sesungguhnya sistem ID digital tunggal berpusat ini yang kita guna ini boleh mewujudkan potensi untuk melakukan suatu pemprofilan, iaitu membina profil secara meluas, dan keupayaan kita untuk tidak mahu dikenali itu tidak agak tercabar. Kita akan kehilangan hak untuk tidak dikenali. Kita akan kehilangan hak untuk menyembunyikan hak privasi. Banyak unsur-unsur privasi kita akan dihalang. Sebaliknya kita perlu mendedahkan segala-galanya sehingga kita, you have nothing, you own nothing, but you are happy. Itulah syiar mereka. Kamu tidak memiliki apa-apa, tetapi kamu boleh gembira dan kamu happy dengan apa yang kamu lakukan. Inilah sahabat yang disalamati Allah, perkara-perkara yang saya perlu sebut. Maka sebab itu, dalam penggunaan internet ini, tolong kawal, dan kita hanya guna setakat perlu dan berkadar, tidak lebih daripada itu. Maka sebab itu, sahabat yang dirahmati Allah, maklumat peribadi yang diberikan untuk satu tujuan itu sebenarnya sepatutnya tidak boleh diguna untuk dimanipulasi untuk tujuan-tujuan lain. Maka sebab itu kita ingin suatu pengenalan yang jelas dalam perkara ini. Apakah prinsip kita? Kita tidak boleh menyalahkan orang lain selain mereka ada kuasa, mereka boleh paksa untuk kita buat ID digital dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan ini Allah memberi kita satu kaedah, yaitu Allah mengatakan man amila salihan, sesiapa yang kalau hidupnya dia berbuat benda baik, min zakarin au unsa, sama ada dia daripada lelaki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka waktu itu Allah jamin, Allah Ta'ala kata, aku akan jamin untuk hidupkan dia, teruskan dia survive dengan kehidupan yang bagus. Dan Allah mengatakan walanajziyannahum ajrahum, dan aku akan balas kepada mereka ganjaran mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik daripada apa yang mereka sedang komit mematuhinya. Maka sebab itu sahabat yang dirahmati Allah, dalam keadaan ini kita tunggu dan lihat dulu sejauh mana pelaksanaan perkara ini. Tapi saya ingin berpesan, jika sampai ke tahap internet akhbari, iaitu apabila sesuatu chip itu dipaksa tanam dalam tubuh kita, jangan tanam, jangan tanam, jangan terima.
Dan jika sekiranya perkara ini bukan satu keperluan, tak perlu kita tergesa-gesa untuk terus menjadikan kita orang yang pertama atau terawal memiliki ID digital. Bukan kita menentang, membabi buta, tetapi kita berwaspada untuk melihat sejauh mana keperluan, kebaikan. Kita tidak menyebut kebaikan kerana ia memang baik, tetapi kita menyebut kebimbangan dan ancaman itu kerana ia satu perkara yang perlu diketahui oleh rakyat dalam negara kita. Maka saya berharap, wahai sahabat, saya telah berpesan dalam perkara ini, jangan sampai terperangkap sekali lagi, kerana kita sudah sedia ada dalam diri kita grafenosid yang boleh menjadi antena untuk sebagai bahan akses yang boleh berinteraksi dengan badan kita. Kita hanya menunggu penala yang aktif untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita sahaja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullah fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.